الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان حيث أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله وشرع لنا أفضل شرائع دينه له الحمد كله وبيده خير كله وإليه يرجع الأمر كله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لنا من الخيرة سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita dah beberapa hari lepas daripada bulan yang didik kita supaya kita jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insya-Allah, oleh kerana pilihan raya di tempatan kita ni tak beberapa hari lagi, tepat 14 bulan 5 ni kita ada pemilihan wakil rakyat. Maka di dalam khutbah kami pada hari ini kami akan sentuh tentang pilihan rakyat dan akan caisit dan akan lektang ke amanah. Pilihan rakyat, pilihan wakil rakyat adalah satu amanah di dalam Islam. Kemungkinan dalam pada golongan kita tanya, sakut gapo ke agama Islam dengan pilihan raya? Sebenarnya pilihan raya ini ataupun setiap juru hidup kita, Islam adalah hukum, adalah menyatakan kedudukan kita di dalam satu-satu perkara, khususnya benda yang bergantung dengan pilihan raya. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi ada sebut, taraktu fikum ala mahajjatil bayda'u layluha kanhariha la yazighu anha ba'di illa halikun. Sesungguhnya kami tinggal ala mahajjatil bayda, jalan yang putih, jalan yang suci, comel, baik. Lailuha kanhariha, malam supaya siang, tidak ada benda mengelirukan. La yazighu ba'di illa halik, tidak ada orang-orang yang menyeleweng daripada agama Allah melainkan orang itu binasa, orang itu punah, orang itu jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyata kepada kita bahawa politik, bagaimanakah politik boleh mengubahkan kita dan mengubahkan masyarakat dan juga boleh bawa kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada sebut, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak mengubah kedudukan kita sehingga kita ubah, khususnya peribadi kita sendiri, daripada jiwa kita dan juga kedudukan di dalam masyarakat kita. Alhamdulillah hari ini kita ada peluang untuk nak mengubah orang-orang yang sanggup nak jadi pemimpin kita satu hari nanti. Kita boleh pilih sendiri. Saya pernah sebut, saya kata ramai banyak buah negeri lagi yang mereka tak mampu, mereka tak leh, mereka tak pandai nak pilih pemimpin kerana duduk di bawah kerajaan diktator komunis. Dan alhamdulillah tempat kita ni boleh kita pilih, dan siapa saja yang kita mahu dan siapa saja yang kita anggap kata boleh jadi pemimpin. Khususnya pada masa sekarang, kedudukan di 3 wilayah ataupun seluruh negeri Syekh semakin hari semakin mundur,
semakin hari semakin susah, baik dari segi ekonomi. Sekarang ni kalau kita kelih rakyat di tempat kita ni, susah sangat. Buah kayu, tanam pohon kayu, kebun ladang mereka tidak jadi benda yang tidak jadi benda ada harga. Dalam golongan kita ada bumi, kita ada tanah, kita ada tanaman, tapi tidak ada dapat hasil daripada tanaman itu tadi. Maka politiklah yang boleh nak buat benda tu jadi harga dan jadi faedah kepada rakyat. Dan kalau kita kelih dari segi kedudukan agama, moral, akhlak, anak-anak muda kita pada masa sekarang ni semakin hari semakin jauh. Dan saya terdengar ada seorang pemuda, dia kata dia sanggup murtad oleh kerana Islam tidak izin peru anjing. Dengan sebab seekor anjing dia sanggup murtad keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini pun perlu kepada pemimpin yang memimpinkan rakyat supaya mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pemuda-pemuda semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Kita boleh kelih dalam bulan puasa, ramai manakah orang muda yang masuk masjid bertarawih sekali dengan kita? Ramai manakah pemuda-pemuda yang sanggup iktikaf? Ramai manakah pemuda-pemuda sanggup khatam Al-Quran di dalam bulan puasa? Ini juga satu soalan. Dan kita tak kecek lagi tentang dadah, ganja, ubat kuda. Setelah mana dibebaskan hari ini, kita dapati mangsa orang-orang Melayu kita, orang-orang tepat kita dengan sebab benda ni. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, benda ni semakin hari semakin asuk di dalam jiwa orang muda kita, jauh daripada ajaran Allah Ta'ala. Siapa nak tanggungjawab keluarga, siapa nak tanggungjawab masyarakat, siapa nak tanggungjawab agama, diri dia sendiri pun duduk di dalam perangkap, duduk di bawah perangkap dadah dan ganja, wal'iyadzubillah. Dan juga di segi kemasyarakatan hari ini semakin hari semakin mundul masyarakat kita, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu peluang yang ada, sedangkan kebaikan yang ada tempat kita masya-Allah banyak. Orang-orang mengaji, orang-orang belajar dan orang-orang cerdik. Kita sekarang ni ada nak turakit, kita ada orang Islam, kita ada orang kekuatan, kita ada sekolah, kita ada pondok. Kebaikan benda-benda ni perlu kita mari semok semula melalui pemimpin. Dan juga pimpin ni di dalam Islam benda besar. Dan Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala dah sebut waqifuhum innahum mas'ulun, dan adalah henti mereka, periksa mereka, kerana mereka adalah tanggungjawab yang Allah Taala akan tanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan besarnya tanggungjawab pemimpin, innallaha sa'ilu kulli ra'in amma star'ahu hafizahu am dayya'ahu. Allah Ta'ala akan tanya, Allah Ta'ala akan cek setiap orang yang memegang amanah, sama ada dia jaga amanah itu ataupun dia sia-sia amanah itu. Oleh itu pada hari ini hendaklah kita mari mengaji bersama bagaimanakah kaedah-kaedah yang telah diletak oleh Islam di dalam nak memilihkan wakil rakyat. Nabi ada sebut satu hadis Nabi, man ista'malnahu ala amalin, siapa saja yang Nabi latih kerja satu kerja farazaqnahu, patut kami beri gaji, kata Nabi. Fama akhadha ba'da dhalika fahuwa ghululun, dan harta yang ambil selain daripada gaji itu adalah khianat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini hadis Nabi jelas. Siapa-siapa yang diberi tanggungjawab, maka duit gaji dia ada, bil yang dia ada, elau dia ada, kemudian tangi dia ambil harta umum, harta orang ramai, harta rakyat. Nabi kata bahwa ghululun, ini adalah khianat. Dan juga di dalam kaedah untuk nak latih sama ada pemimpin ataupun orang kerja, satu perkataan seorang perempuan yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, anak bagi Nabi Shu'aib, ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, kalau ayahanda nak ambil orang gaji, kita gajilah orang ni, ialah kena kepada Nabi Musa. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ni ada dua sifat yang hebat. Yang pertama, al-qawi, ialah ada kemampuan.
ada kekuatan. Yang kedua, al-amin, dipercayai. Dua perkara yang pasti kena ada kepada pemimpin yang kita nak pilih. Nah, dua perkara yang pertama, al-qawiyu, ialah gagah kuat. Kata ulama, al-qawi ni ialah dia boleh menunaikan tanggungjawab dia dengan sempurna, dengan tidak ada kecacatan. Itu orang al-qawi. Dan yang kedua, al-amin. Al-amin ialah orang yang boleh jaga akhlak, moral akhlak dia, dan boleh jaga kedudukan rakyat, dan boleh jaga kedudukan masyarakat yang diamanahkan kepada dia. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kelih orang yang hebat di dalam sejarah, seorang sahabat Nabi SAW nama Abu Dhar. Abu Dhar ni adalah seorang sahabat Nabi yang Nabi tazkiyah, Nabi bui jamin ni. Nabi kata lagu mana? Nabi sebut kata, ma aqallatil ghabara, tidak ada di atas muka dunia ni, di atas muka bumi ni, wala adhallatil khadra, dan tidak diteduhi oleh langit ni. Nah, min rajulin asdaqu lahjatan min Abi Dhar, nak lebih kecek betul dan baik molek nak lebih pada Abu Dhar. Abu Dhar orang yang ditazkiyah oleh Nabi, orang yang Nabi raprong. Tapi satu kali Nabi Abu Dhar minta jawatan supaya boleh kerja dengan Nabi, boleh bui tanggungjawab, boleh tolong Nabi di dalam kerja ramah. Kata Abu Dhar, ala tasta'miluni ya Rasulullah, bapa kau tak latih kami pegang jawatan? Fadaraba biyadihi ala mankibihi, maka Nabi pegang bahu Abu Dhar. Nabi kata lagu mana? Ya Aba Dharrin, hei Abu Dhar, innaka dha'ifun, awak ni saya tahu kata lemah, tak arak, juruh tak apa lah, semaya cukup, puasa cukup, tapi di segi nak pegang amanah ni masih lemah lagi. Innaka dha'ifun wa innaha amanatun, dan tanggungjawab ini adalah amanah. Innaha yaumal qiyamati khizyun wan nadamah, tanggungjawab ini dari akhirat akan menyesal kalau orang tidak boleh buat tanggungjawab ini, dan juga akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata juga, illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alayha fiha, melainkan orang yang tunai amanah. Maka sebagaimana saya sebut saat ini, amanah adalah besar untuk orang nak jadi wakil rakyat. Kerana dia bukan sekadar di atas dunia 4 tahun dia berpegang jawatan, bukan, tapi dia berkekalan tanggungjawab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan juga kita yakin kata dengan pemilihan yang lagi akan datang ni, nah, masyarakat menunggu daripada wakil rakyat benar-benar baik, benar-benar molek, benar-benar yang baik kepada masyarakat kita khususnya. Dan benda ni muslimin, itu adalah harapan kita sebagai rakyat. Ini adalah sebagai cita-cita kita, orang yang dijadi wakil rakyat boleh bawa kebaikan kepada masyarakat. Yang pertama sekali, benda yang kita kena kamneng teng orang yang kita nak pilih, ialah kita pilih orang yang orang panggil tanggung, orang yang somkuan, ada kuna sombat yang Allah Ta'ala sebut. Satu kali datang seorang lelaki kepada Nabi, dia tanya, mata sa'ah, bila kena berlaku kiamat? Nabi tak jawab. Sehingga Nabi, apabila Nabi sudah majlis, Nabi kata, aina sa'ilu anis sa'ah, siapa dok tanya tentang kiamat tadi? Maka kata seorang lelaki, dia kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, fa idza dhiya'atil amanah fantadhiris sa'ah, apabila amanah tadi kita latih, kita bui kepada orang yang tidak sepatutnya, hari itulah berlaku kehancuran, ialah kiamat. Walaupun kiamat besar tak berlaku, tapi kehancuran yang kita diamanahkan dia berlaku pada hari itu. Idza dhiya'atil amanah fantadhiris sa'ah, kehancuran nak mulanya bila? Apabila amanah tak dimain-mainkan, apabila amanah tak disia-siakan. Dan juga Nabi ada sebut dalam satu hadis lain, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila kita sana satu-satu perkara kepada bukan tuan dia,
bukan orang yang mampu, bukan orang yang bijak pandai, bukan orang yang sepatutnya. Fantadhiris sa'ah, tunggulah saat kehancuran. Dan juga satu perkara lagi, benda yang kita kamneng saat ni ialah orang yang sepatutnya nak jadi rakyat. Siapa kita terus kepada kita nak pilih siapa, itu kita bebas. Tapi benda yang kita kamneng dalam hati senumbari kita, adakah dia patut ataupun tidak, itu pertama, yang pertama sekali. Yang kedua pula, dengan sebab kita nak pilih wakil rakyat ni, bukan dengan sebab dia waris kita, bukan dengan sebab dia segu kita, bukan dengan sebab dia rapat dengan kita. Karena Nabi ada sebut, man ista'mala rajulan limawaddatin aw liqarabatin, siapa latih seseorang dengan sebab dia rapat, dengan sebab dia sayang, dengan sebab waris dia, la yasta'miluhu illa lidzalik, dia tak latih, tak ada tujuan lain, ganiyah. Faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin, seseolahnya dia dah khianat Allah, dia khianat Rasul, dan dia dah khianat orang Muslim seluruh dunia, muslimin yang dirahmati oleh Allah besarnya. Nah, kalaulah kita latih orang yang tidak sepatutnya, latih hanya kerana dia waris kita ya, hanya dia orang dalam kampung kita ya, maka Nabi kata di situlah kita khianati amanah Allah dan Rasul dan orang-orang Islam. Sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, dan juga peluang bagi kita muslimin yang dirahmati oleh Allah untuk kita nak masuk, orang panggil bui saksi kepada orang yang sepatut jadi pemimpin. Siang kita, suara undi kita ini adalah amanah yang Allah Ta'ala kata, wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Hari ini walaupun saksi bukan hanya di mahkamah saja, tapi saksi orang yang sepatut jadi pemimpin, kalau siapa tak tubik, setengah ulama kata masuk daripada ayat ni, wa man yaktumha, siapa susuk amanah dia, fa innahu athimun qalbuh, dia dah berdosa, dia dah bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Susuk melalui tak memilih, susuk melalui tak bubuh orang yang bersepatutnya, juga pun masuk daripada ayat ni juga. Dan lain, hadis lain pula Nabi ada sebut, la imana liman la amanata lahu, tidak ada seorang beriman, tidak ada iman pun seseorang tadi kalaulah dia tidak ada amanah. Dan bulan puasa sebulan, Allah Ta'ala ajar kita sebagai orang yang ada amanah. Nabi ada sebut, Nabi kata, inna sawma amanah, sesungguhnya puasa itu adalah amanah. Falyahfaz ahadukum amanatahu, maka hendaklah kita jaga kalah amanah puasa tadi. Bukan hanya kita buka, kita makan, kita tidur saja dalam bulan puasa, tapi amanah tadi perlu juga apabila lepas bulan puasa. Salah satu daripada amanah yang kita kena jaga ialah kita nak buh suara kepada orang yang kita anggap kata boleh jadi pemimpin kita. Dan juga daripada ayat lain, nah kita kena yakin, Allah Ta'ala kata, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, suratul mu'minun, sesungguhnya mereka dengan amanah mereka dan janji mereka, mereka sempurnakan amanah dan janji mereka. Dan juga innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah Ta'ala suruh buat kita tunai amanah. Nah, tunai amanah, beri amanah ni kepada orang yang bersepatutnya. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, amanah begitu luas. Amanah rakyat ialah di tangan pemimpin. Amanah keadilan ialah di tangan orang jadi pupi paksa ataupun tok hakim. Amanah kebenaran, amanah agama berada di tangan ulama. Amanah orang-orang sakit berada di tangan bomo. Amanah anak sekolah berada di tangan guru-guru. Dan juga amanah ini Tuhan sebut kata, amanah anak berada di tangan ibu dan bapa. Tuhan sebut kata, falyuaddi alladhi tumina amanatahu, hendaklah kita sempurnakan amanah yang dibembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insya-Allah. Nah, dalam khutbah yang kedua kita sambung sikit lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan juga kaedah yang telah diletakkan oleh ulama untuk kita nak pilih orang yang jadi pemimpin. Nabi kata man walla rajulan ala isabatin wa huwa yajid fihi man huwa arda minhu. Siapa-siapa latih seseorang kerana isabah, kerana kumpulan dia, kerana gulungan dia, kerana puak dia. Sedangkan orang lain arda minhu, orang lain ni sepatut lebih pada dia. Nabi kata faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minun. Supaya hadis tadi juga, dia telah mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul dan mengkhianati orang-orang Islam. Dan juga satu kali tokoh politik di dalam Islam nama Umar ibn Abdul Aziz, satu kali isteri dia nama Fatimah masuk jumpa dengan suami dia, duduk tukar dengan tangan dan juga air mata mengalir. Isteri dia tanya, apakah sebab yang mengalirkan air mata? Kata Umar ibn Abdul Aziz, dia kata, ya Fatimah, wahai Fatimah, ialah isteri dia lah, inni qullitu amra ummati Muhammadin, saya hari ini dilantik sebagai pemimpin umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmariha wa aswadiha, golongnya orang hitam, golongnya orang putih, rambut keriting, rambut betul. Lepas tu fatafakkartu fil faqiril ja'i', saya telitah ada di dalam masyarakat kita ni orang yang lapar, orang susah tidak ada makan ni. Wal maridi dha'i', dan orang yang sakit, dan juga wal ghazil majhud, dan orang yang duduk dalam peperangan, wal mazlumil maqhur, dan orang kena zalim, wal gharibil asir, dan orang duduk di dalam kena tawin ni, wasyaikhil kabir, dan orang tua, wadhil iyalil kathir wal malil qalil, dan keluarga yang ada anak ramai tak ada duit piti nak sara, wa ashbahihim fi aqtaril ardi atrafil bilad, dan serata tepat. Kata Umar ibn Abdul Aziz, fa'alimtu anna rabbi sayas'aluni anhum yaumal qiyamah, saya telitah kata Allah Ta'ala akan tanya saya benda ni satu hari nanti. Inilah menyebabkan pemimpinnya Umar ibn Abdul Aziz teriak. Lagu mana dengan keadaan budak yang tak ada apa? Lagu mana dengan keadaan orang fakir yang tidak ada makan ni? Bagaimana dengan keadaan orang bujang dengan tidak ada orang sara? Bagaimana dengan keadaan budak yang tidak ada pelajaran? Kata Umar ibn Abdul Aziz, semua ni tentu Allah Ta'ala akan tanya dia di hari akhirat. Fa khashitu patu wa inna khasmi dunahum Muhammadin fa khashitu, saya tahu kata orang yang jadi mari duduk soal saya ialah Nabi Muhammad. Fa khashitu alla yathbutu li hujjatan inda khusumih, saya tak tahu nak jawab lagu mana depan Nabi satu hari nanti. Farahimtu nafsi fabakaitu, pasal tu saya menangis. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, itu pemimpin di dalam Islam. Apa pemimpin tanggungjawab? Ialah amanah, tanggungjawab. Kata ulama, taklif ialah satu tanggungjawab, la tashrif, bukan kemuliaan. Hari ni kalau sebut kata pangkat ialah kemuliaan, disanjung, disebut-sebut. Tapi di dalam Islam tanggungjawab ini adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga tak salah bagi mereka nak calon diri untuk nak jadi wakil rakyat, bukan salah di dalam Islam. Nabi Yusuf qala ja'alni ala khazainil ard, dia buat pengesyuran kepada Raja Mesir, kami jadi menteri tentang keuangan, kerana dia ada ilmu tentang duit pitih dan untuk nak buat banci dan sebagainya. Tak salah untuk siapa nak calon diri, tapi kita orang memilih ni, kita pilih orang yang bersepatutnya. Siapa serah kepada kita, tapi kita kena ingat itu adalah amanah yang Allah Ta'ala kata walladzina la yashhaduna zur, mereka tidak bui saksi kepada benda palsu. Suara kita
perlu pergi kepada orang yang kita agak kata bukan palsu. Dia adalah sepatut untuk nak jadi wakil rakyat dan nak jadi pemimpin kita pada satu hari nanti. Itulah dan juga insya-Allah kemungkinan khutbah-khutbah yang lain yang berkaitan dengan pilihan raya, hendaklah kita ikuti supaya di dalam pilihan raya tadi kita boleh pemimpin yang sepatut. Dan juga yang satu perkara yang saya nak pesan kepada kita, cari suara ataupun kita sokong siapa hanya sekadar sementara saja. Apabila diperakat, diiklan dah siapa benar, maka habislah kita kena pergi tahniah kepada dia, kita beri qasadam kuam jindi kepada dia, dan tidak adalah perbalahan lepas pada tu. Hanya selisih pahami, selisih nak pilih siapa hanya sementara saja. Tak boleh kita sepanjang tahun 4 tahun kita masih duduk balah dengan demo lagi. Demo dah jadi wakil rakyat dah, dia dah jadi pemimpin kita dah. Itu adalah sangat rugi. Dan juga pemimpin sepatu juga, apabila dilatih kita jadi wakil rakyat, kapon ni tak boleh kita tak cara kerana bukan siang kita. Kapon ni kita tinggal kerana bukan hak kita. Itu tidak betulnya. Dan siapa saja dilantik, maka dia jadi wakil rakyat kepada seluruh, walaupun dia tidak pilih dia sekalipun sebagai wakil rakyat. Itulah pesanan yang terakhir. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawalla alaina khiyarana wa la tatawalla alaina shirarana. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.